Okey, baiklah murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali kita dalam pembelajaran atas talian untuk sains tahun 5. Standard kandungan hari ini ialah 4.1 Kemandirian Spesies Tumbuhan. Saya Cikgu Rohaida binti Isa dari Sekolah Kebangsaan Seri Muda. Standard pembelajaran hari ini pula ialah 4.1.2 menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan cuaca. Objektif pembelajaran hari ini, murid diharap dapat menyatakan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan cuaca. Menyenaraikan dua ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan cuaca. Baiklah murid, kita imbas kembali apakah maksud kemandirian spesies tumbuhan. Kemandirian spesies tumbuhan ialah keupayaan tumbuhan untuk mengekalkan spesiesnya. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan mengekalkan spesiesnya? Sebelum ini, cikgu telah berbincang dengan kamu ciri yang pertama iaitu bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh. Hari ini kita akan berbincang dengan cara yang kedua iaitu dengan menyesuaikan diri dengan iklim. Bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Baiklah murid. Bagaimana tumbuhan menggunakan ciri-ciri khasnya untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan cuaca. Sebelum itu, kita perlu memahami apakah keadaan iklim dan perubahan cuaca yang terdapat di bumi kita. Ya, terdapat beberapa jenis iklim dan perubahan cuaca yang terdapat di bumi kita, iaitu musim angin kencang, iklim panas dan musim kering, dan iklim sejuk. Musim angin kencang. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan dapat memastikan dirinya dapat bertahan dalam keadaan musim angin kencang? Ya, mari kita kenali pokok kelapa. Apakah ciri yang ada pada tumbuhan pokok kelapa untuk melindungi dirinya daripada musim angin kencang? Terdapat dua cara bagaimana pokok kelapa melindungi dirinya daripada perubahan cuaca musim angin kencang. Yang pertama, pokok kelapa mempunyai batang mudah lentur dan daun berpecah-pecah. Kedua-dua ciri ini dapat membantu tumbuhan ini iaitu pokok kelapa untuk mengurangkan rintangan angin kencang. Dapatkah murid-murid memberikan contoh tumbuhan yang lain yang mempunyai ciri sama seperti pokok kelapa? Ya, betul. Di antaranya ialah pokok pinang. Seterusnya, pokok ru. Bagaimana pula pokok ru dapat menyesuaikan dirinya dengan musim angin kencang? Terdapat dua cara bagaimana pokok ru dapat melindungi dirinya daripada musim angin kencang. Iaitu yang pertama, pokok ru juga mempunyai batang dan ranting yang mudah lentur dan daunnya berbentuk jarum. Apakah fungsi kedua-dua ciri ini? Ya, dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Dapatkah kamu memberikan contoh lain? Ya, bagi batang mudah lentur, di antaranya ialah pokok buluh, manakala bagi ciri daun berbentuk jarum ialah pokok pin. Seterusnya murid-murid, bagi iklim panas dan musim kering, kita akan mengenali bagaimana pokok kaktus dapat melindungi dirinya daripada iklim panas dan musim kering. Kita semua tahu bahawa pokok kaktus dapat hidup di kawasan gurun yang panas yang mempunyai kekurangan sumber air. Ya, terdapat tiga ciri yang terdapat pada pokok kaktus untuk melindungi dirinya daripada iklim panas dan musim kering. Ciri yang pertama iaitu daun pokok kaktus terubah suai menjadi duri. Bagaimana daun ini membantu pokok kaktus melindungi dirinya daripada iklim panas melampau? Ya,
Daun yang terubah suai dapat mengelakkan kehilangan air. Ciri yang kedua, batang yang tebal. Apakah fungsi batang tebal pada pokok kelapa? Pada pokok kaktus. Ya, batang yang terdapat pada pokok kaktus dapat menyimpan air. Ciri yang terakhir ialah akar yang panjang. Apakah fungsi akar yang panjang kepada pokok kaktus? Betul. Akar yang panjang dapat membantu pokok kaktus untuk menyerap air. Akar yang panjang dapat bergerak ke dalam tanah untuk mencari air. Seterusnya, iklim panas dan musim kering. Semua kita pernah melihat buah tomato. Bagaimana pula pokok tomato dapat mengadaptasi ataupun menyesuaikan dirinya dengan iklim panas dan musim kering? Pokok kaktus mempunyai batang dan daun yang berbulu halus. Bagaimana ciri ini dapat melindungi dirinya daripada iklim panas dan musim kering? Ya, batang dan daun yang berbulu halus dapat mengelakkan kehilangan air ketika cuaca panas melampau. Seterusnya, pokok kunyit. Pokok kunyit menggulungkan daunnya untuk mengelakkan kehilangan air ketika cuaca panas. Pokok keladi. Bagaimana pula pokok keladi menyesuaikan dirinya? Pokok keladi mempunyai daun berlilin. Bagaimana daun ini dapat membantu pokok keladi untuk terus hidup di kawasan panas dan musim kering? Daun berlilin dapat membantu pokok keladi mengelakkan kehilangan air ketika cuaca panas. Dan yang terakhir ialah pokok getah. Apa yang berlaku kepada pokok getah pada musim panas melampau? Ya, pokok getah meluruhkan daunnya. Mengapa? Untuk mengelakkan kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Mari kita mengenali pokok yang berada di iklim sejuk. Pokok maple. Apakah yang ada pada pokok maple untuk membantunya menyesuaikan diri dengan iklim sejuk melampau? Pokok maple mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang. Bagaimanakah kulit yang tebal ini dapat membantu pokok maple untuk terus hidup di kawasan iklim sejuk? Kulit yang tebal pada bahagian batang dapat melindungi air yang diserap oleh tumbuhan daripada membengkak akibat iklim sejuk melampau. Seterusnya, pokok pin. Ya, pokok pin mempunyai dua ciri. Ciri yang pertama, pokok pin mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang, dan kulit yang tebal ini dapat melindungi dirinya daripada iklim sejuk. Kedua, pokok pin juga mempunyai daun berbentuk jarum, iaitu dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Baiklah murid, mari kita uji kefahaman kamu. Berdasarkan situasi yang diberi, nyatakan ciri-ciri khas yang ada pada tumbuh-tumbuhan di bawah untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Pokok buluh. Pokok buluh dapat hidup di tempat yang berangin kencang. Ya, betul. Pokok buluh mempunyai batang mudah lentur dan daun berpecah-pecah. Pokok pin. Pokok pin dapat hidup dalam cuaca sejuk. Apakah yang membantunya untuk terus hidup dalam cuaca sejuk? Ya, pokok pin mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batangnya. Akhir sekali, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan cuaca. Di antara ciri-cirinya ialah batang mudah melentur, daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum. Daun terubah suai menjadi duri, batang menyimpan air dan akar yang panjang. Batang dan daun berbulu halus, menggulungkan daun ketika cuaca panas, mempunyai daun berlilin, meluruhkan daunnya ketika cuaca panas. Kesemua ciri-ciri yang ada pada tumbuhan ini terdapat pada tumbuhan yang berbeza yang telah kita pelajari sebentar tadi. Dan yang terakhir, terdapat juga tumbuhan yang mempunyai kulit yang tebal pada badan.
Kesimpulannya, ciri-ciri khas pada tumbuhan ini dapat membantu tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya supaya tumbuhan ini dapat terus hidup. Baiklah murid, sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.